Terima kasih banyak-banyak Ashikin. Itu dia cerita pagi di negeri Melaka. InsyaAllah dengan proses vaksinasi di negeri Melaka kita akan mencapai imuniti kelompok yang mana kita target bulan 10 nanti kita akan mencapai imuniti kelompok seluruh negara. Okey. Dan sekarang kita akan bercakap mengenai dasar agro makanan negara 2021-2030. Jadi bersama dengan kami di studio pada hari ini adalah Datuk Haslina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi dasar agro makanan negara 2021-2030 adalah untuk meningkatkan output pengeluaran, pertumbuhan pendapatan dan kualiti hidup, juga menambah baik sekuriti dan nutrisi makanan dan sebagainya. Kita akan bercakap hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka Mas Datuk. Baik Datuk, bila kita bercakap mengenai dasar agro makanan negara 2021-2030, bagaimana sebenarnya dasar ini, boleh Datuk kongsikan? Okey, sedikit terima kasih Syafiqah dan juga Ridwan ya. I think belum lambat lagi saya menyebutkan salam kemerdekaan ya. Ya, kita salam kemerdekaan. Alhamdulillah. Dasar agro makanan 2.0 sebenarnya adalah kesinambungan daripada dasar agro makanan yang sebelum ini yang telah tamat tempoh pada 2020. Jadi alhamdulillah mengambil kira cabaran yang kita hadapi ya dalam keadaan sekarang ni, dan juga sumber-sumber tanah dan air yang terhad, rantaian nilai tenaga kerja, aplikasi teknologi dalam keadaan sekarang yang diperlukan, perubahan iklim, governance dan juga infrastruktur dan peningkatan dalam permintaan ya, dan sekuriti makanan. Kita telah pun mendapat kelulusan dasar agro makanan negara 2.0 baru ini, dan alhamdulillah mengambil juga dapatan kajian daripada beberapa negara. Kita buat benchmarking ya, antaranya adalah China, Australia, Netherlands dan juga negara jiran kita Vietnam dan juga Thailand ya. Kita buat benchmark yang mana negara ini menekankan kepada kebajikan petani, penyelidikan dalam pertanian dan juga penggunaan teknologi dan pemodenan. Jadi antara dasar agro makanan 2.0 juga kita mengambil kira pengubalannya berdasarkan kepada aspirasi nasional yang mana selaras dengan wawasan kemakmuran bersama ya 2030, rancangan Malaysia 5 tahunlah sekarang, rancangan Malaysia ke-12 insya-Allah, dan juga agenda di bawah United Nations iaitu Sustainable Development Goals. Jadi apakah komponen yang terkandung dalam dasar agro makanan 2.0 ini Datuk? Okey. Memang sangat komprehensif ya dasar agro makanan negara 2.0 ni. Antara komponen tu adalah penyataan dasar kita yang mana kita mengutarakan agro makanan sebagai satu industri yang mampan, yang berdaya tahan, berteknologi tinggi dan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Tadi disebut oleh Saudara Ridwan ya, yang mengutamakan security dan juga nutrisi makanan. So basically dalam DAN 2.0 ini kita ada 3 prinsip utama dan 6 objektif serta 5 teras strategi lah dasar yang menggariskan lebih kurang 21 strategi dan 77 pelan tindakan ya, yang dan fokus kita adalah kita melibatkan sub industri. Ada 4 sub industri, iaitu industri padi dan beras, industri buah-buahan dan juga sayur-sayuran, industri ternakan, perikanan dan aquaculture. Ya. Itu antara komponen yang penting di dalam dasar agro makanan negara 2.0. Kalau tadi macam Datuk katakan, itu ialah tumpuan yang diberikan. Jadi kenapa itu yang menjadi tumpuan kepada dasar 2.0 ini? Okey. Mengambil iktibarlah dalam keadaan sekarang ni, pandemik COVID-19 dan juga sebelum ini cabaran kita ya, dalam menyediakan sumber makanan negara. Jadi menghadapi krisis ini adalah penting, dan sumber bekalan makanan antara keperluan utama yang diperlukan oleh semua rakyat lah, bukan locally dan di peringkat global jugalah ya. Dan pelaksanaan dan 2.0 ini mensasarkan peningkatan tahap sara dirilah, dipanggil SSL, self sufficiency level ya, komoditi makanan utama yang kalau ikut tempoh kita tu menjelang 2030 kita mensasarkan satu tahap yang lebih tinggi dari segi pengeluaran yang akan ditingkatkan lagi lah ya.
dan kita juga melihat kepada tumpuan pertumbuhan ekonomi negara yang mana kalau ikut ni sektor agromakanan mencatatkan pertumbuhan yang sangat memberangsangkan Kalau tengok contoh daripada tahun 2011 lagi daripada 28.3 bilion meningkat kepada tahun 2020 sebanyak 51.3 bilion. Dan alhamdulillah pada suku tahun kedua tahun ini sektor agromakanan mencatat pertumbuhan yang positif 5.8%. Oleh itu kementerian mengambil langkah meneruskan usaha-usaha untuk meningkatkan sasaran kita menjelang 2030. Jadi sebenarnya cukup makanan kita kat Malaysia ni kan Datuk? InsyaAllah. Tak perlulah panik sangat kan Datuk? Ya, di samping itu kesejahteraan rakyat dan juga yang paling utama adalah pengguna-pengguna makanan kita lah yang mana kesejahteraan pengguna makanan turut akan diberi tumpuan dalam DAN 2.0 ni yang mana kita mengenalkan pelbagai bentuk insentif lah seperti macam keperluan keuangan, skim pembiayaan dan juga insya-Allah insurans skim pelindungan kepada para golongan sasar kita punya para petani penternak dan juga nelayan kita ni. We are looking into that now. Tadi Datuk ada sebut juga tentang lebih daripada 20 pelan dan juga strategi di bawah DAN 2.0. Mungkin Datuk boleh cerakinkan tentang pelan dan strategi ini? Ya. Kalau ikut pelan dan strategi kita letakkan ikut berfasa lah. Ya, antaranya kita buat fasa quick win yang pendek antara 1 hingga 2 tahun. Fasa pelan kita akan dilaksanakan dalam tempoh sederhana dalam 3 hingga 5 tahun dan juga tempoh yang panjang lah yang masa lebih daripada 5 tahun. Jadi penekanan khusus diberikan kepada strategi untuk pemodenan pemodenan dan pertanian pintar lah, seperti precision farming, Internet of Things, artificial intelligence seperti kita menggunakan drone untuk kita buat pemetaan yang kita jangkakanlah penggunaan teknologi yang ke arah pemodenan ni dapat meningkatkan produktiviti lah dan kementerian juga melipat gandakan usaha untuk menarik penyertaan lebih ramai golongan wanita, belia dan juga golongan-golongan yang di luar bandar untuk bersama-sama kita dan juga urban people untuk bersama-sama kita bersama-sama untuk ke arah melestarikan sektor pertanian. Dan di dalam strategi kita ni kita ada tadi saya sebut 4 sub industri tadi tu. Penekanan kita di dalam industri padi dan beras ni kita menjana ke arah pengurusan sumber yang cekap. Sumber yang cekap mengenalkan model-model baru di kawasan jelapang padi dan bagi subsektor sayuran dan buah-buahan tadi kita sedang melihat kepada teknologi penyuntingan genom dan juga bioteknologi untuk meningkatkan komoditi yang bernilai tinggi lah seperti amalan My Good Agriculture Practice amalan pertanian yang baik. Dan untuk ternakan pula tadi kita akan melihat kepada macam mana kita boleh mengurangkan kebergantungan import daging-daging dan juga sekarang ni yang menjadi isu utama bahan makanan ternakan lah kita import heavily imported dan kita melihat kepada strategi untuk meningkatkan bilangan ternakan dan juga mengenakan insentif penghasilan bahan makanan tempatan dan untuk yang akhir sekali tadi sub industri perikanan dan aquaculture tadi kita akan lihat kepada meningkatkan kemampanan sumber perikanan negara dan keupayaan pemantauan di sekitar kawasan marin bagi mengekalkan biodiversiti dan juga ekosistem yang menjadi sumber perikanan negara. Datuk, jika saya perhatikan di sini, salah satu lagi yang diberikan tumpuan ialah mempromosikan produk agropelancongan. Kalau kita boleh lihat sekarang ni industri pelancongan masih lagi belum dibuka sepenuhnya. Jadi bagaimana sebenarnya langkah proaktif daripada pihak kementerian untuk memastikan agropelancongan ini produk-produk mereka tidak mati sekarang ini? Datuk. Agropelancongan itu menarik sebenarnya dia sebenarnya menyediakan di samping kita melawat kita mendapat pengalaman yang menarik lah
Kalau ikutnya agropelancongan itu antara satu bidang yang menjadi hala tuju kita di masa hadapan untuk meningkatkan sektor nak menarik lebih ramai datang ke Malaysia ni, sebab kita so blessed with the tanah-tanah yang ada di Malaysia ni, subur, dan juga kawasan-kawasan marine yang kita ada, yang pelbagai spesies kita ada. So itu semua kita memang di dalam antara program di bawah Dan 2.0 ni, kita akan menyemarakkan lagi lah sektor agro pelancongan. Sebab kita memang dah ada bahagian yang memang melihat into detail ya, macam mana kita nak membangunkan kawasan-kawasan agro pelancongan ni untuk menarik lebih ramai pelancong tempatan dan juga di peringkat antarabangsa datang ke Malaysia. Mungkin berbaki dalam beberapa minit lagi sebelum saya bertanyakan soalan yang terakhir kepada Datuk. Datuk ada sebut tentang food security. Apabila berlakunya pandemik COVID-19, kita bimbang pada awal dahulu, adakah akan terhenti import kita daripada negara-negara pengeluar beras, contohnya Thailand, Vietnam dan sebagainya, akibat mereka juga perlu ada food security di negara mereka. Jadi dari segi food security di Malaysia, bagaimanakah keadaan kita sekarang? Terima kasih. Food security adalah sekarang dah macam talk of the town lah, menjadi satu agenda utama yang sering diperkatakan lah. Sebab kita perlu menyediakan makanan from farm to table ya, kena memastikan sumber bekalan makanan itu sedia ada untuk dipasarkan ya. Dan juga tadi plan kita tu memang daripada input sehingga ke output dan juga sehingga ke pasaran, kita akan memastikan bekalan tu sentiasa ada. Macam tadi disebut contoh makanan ruji kita, beras lah. InsyaAllah kita memang ada program yang kita akan sentiasa memastikan at all times ya, memang bekalan stok sentiasa ada ya, tidak akan terputus lah. Dan juga antara perkara, sebab pada tahun lepas ya, pada bulan Mac ya 2019 Kabinet sebelum ini telah pun bersetuju untuk mengadakan satu Kabinet Committee on Food Security yang mana melibatkan 4 kluster utama lah, yang memastikan availability, tersedialah makanan tersedia, accessibility dari segi rantaian tu, dan juga sustainability, memastikan stabil walaupun stabil dan selamat untuk dimakan, dan juga kita melihat ke arah nutrisi lah, maksudnya apa yang disediakan adalah berkualiti ya, food safety ya, berkualiti. Dan kita telah mengadakan beberapa engagement dengan kementerian yang terlibat untuk memastikan rantaian makanan dan juga penyediaan makanan ni adalah terbaik untuk rakyat Malaysia dan juga siapa saja yang berada di Malaysia, insya-Allah. Jika di awal Selamat Pagi Malaysia ini tadi kita bersama dengan Pekeso membincangkan mengenai masalah pengangguran dan masalah ini terutamanya pada golongan belia ini. Tapi kita bila bercakap mengenai Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ini, agak kurang belianya yang terlibat di dalam itu. Jadi bagaimana sebenarnya pihak kementerian melihat bagaimana nak menarik minat warga belia ini untuk masuk ke industri makanan? Okey, golongan belia ni sebenarnya di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kita ada satu program yang menjadi sambutan lah anak-anak muda, program Agropreneur Muda. Telah pun dilaksanakan mulai 2014 sehingga kini kita dah ada lebih kurang 7,000 agropreneur muda yang melibatkan diri dalam sektor pertanian, peternakan dan juga perikanan. Jadi program disediakan tu kita menarik minat diorang ni. Kita sediakan sedikitlah geran permulaan ya kepada golongan belia ni untuk melibatkan diri dalam sektor, dan memang ramai yang dah berjaya. More than 10% yang dah berjaya. Kita memang sediakan, kita sentiasa from time to time mengadakan engagement dengan golongan muda. Dalam keadaan sekarang Ramadan baru ni kita menyediakan macam webinar, memastikan dia tidak terhenti di situ dan meneruskan. Dan kita juga ada expansion program untuk membantu mereka pergi lebih jauh ke depan dalam sektor pertanian yang insya-Allah akan membuahkan kejayaan in the future. InsyaAllah. Jadi apakah harapan Datuk apabila bermulanya pelaksanaan dasar agro makanan 2.0 ini? Harapan kita tinggi. Kita mengharapkan dasar agro makanan 2.0 ini menjadi satu rujukan utama dan panduan ya kepada kos kerajaan persekutuan negeri dan juga pelbagai pihak yang berkepentingan ya
terutamanya untuk melibatkan diri secara dalam industri sektor agromakanan negara ni. Kita juga melibatkan sektor swasta, pemain industri, pengusaha, ahli akademik, persatuan pertubuhan NGO, bersama-sama kita mengharapkan supaya ini menjadi panduan kepada diorang bersama-sama dengan kita untuk menggerakkan industri sektor agromakanan negara. Dan sokongan daripada semua sangatlah penting, ya. InsyaAllah kita akan mengadakan sesi untuk melancarkan dalam masa terdekat ni, dan kita akan turun ke bawah untuk bersama-sama dengan semua yang berkepentingan di dalam sektor agromakanan negara. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk DAN ataupun Dasar Agromakanan Negara 2021-2030. Tahniah dengan syabas kita ucapkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Jadi kita harapkan penglibatan lebih ramai daripada golongan belia khususnya dan juga wanita. Satu keluarga, keluarga Malaysia. Apa pun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dato' Aslina Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, Dato'.